Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan jawapan bagi soalan-soalan dalam uji minda mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 4 muka surat 93 hingga 94 bersama saya Cikgu Suwaidah. Untuk pengetahuan murid-murid, jawapan yang telah cikgu kongsikan dalam uji minda ini adalah cadangan jawapan daripada cikgu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita lihat dan bincangkan jawapan bagi soalan yang pertama. Tulis perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak lelaki dan perempuan selepas akil balik. Terdapat banyak perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak lelaki dan perempuan selepas akil balik. Namun, cadangan jawapan yang cikgu berikan ini adalah hanya sebahagian sahaja perubahan fizikal yang berlaku. Jadi, murid-murid bolehlah berbincang dengan guru mata pelajaran anda untuk mendapatkan jawapan dan berbincang jawapan yang tepat yang telah anda berikan. Baiklah, cadangan jawapan untuk perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak lelaki ialah: yang pertama, ketinggian meningkat. Yang kedua, berat badan meningkat. Yang ketiga, pertumbuhan bulu ketiak. Yang keempat, pertumbuhan bulu pubis. Yang kelima, suara menjadi garau. Dan yang keenam, pertumbuhan misai. Seterusnya mari kita lihat perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak perempuan pula selepas akil balik. Baiklah, perubahan yang sama juga berlaku kepada kanak-kanak perempuan selepas akil balik, iaitu ketinggian meningkat, berat badan juga meningkat, berlaku juga pertumbuhan bulu ketiak dan pertumbuhan bulu pubis seperti mana perubahan yang berlaku pada kanak-kanak lelaki. Jika pada kanak-kanak lelaki, suara bertukar menjadi garau. Pada kanak-kanak perempuan selepas akil balik, suara akan berubah menjadi lebih lunak. Dan yang terakhir, pertumbuhan payudara. Seterusnya, mari kita bincangkan cadangan jawapan untuk soalan yang kedua. Nyatakan cara mengurangkan risiko mendapat penyakit buah pinggang. Terdapat beberapa cara mengurangkan risiko mendapat penyakit buah pinggang. Murid-murid perlu menyatakan satu sahaja cara mengurangkan risiko mendapat penyakit buah pinggang. Namun, terdapat 3 cadangan jawapan bagi soalan ini. Yang pertama, minum air kosong sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Atau cadangan jawapan yang kedua, kurangkan pengambilan protein. Dan cadangan jawapan yang ketiga ialah bersenam. Baiklah, mari kita teruskan perbincangan cadangan jawapan bagi soalan yang ketiga. Soalan ketiga ialah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pernyataan A, tempat kosong, memberikan kesan kepada fungsi saraf dan menyebabkan ketagihan. Apakah jawapan yang sesuai untuk mengisi tempat kosong pada pernyataan A? Etanol. Etanol memberikan kesan kepada fungsi saraf dan menyebabkan ketagihan. Pernyataan B, penyalahgunaan alkohol boleh menyebabkan tempat kosong terganggu. Jawapan yang sesuai untuk tempat kosong bagi pernyataan B ialah kesihatan. Penyalahgunaan alkohol boleh menyebabkan kesihatan terganggu. Pada pernyataan C, antara kesan pengambilan alkohol secara berlebihan kepada kesihatan mental termasuklah. Bagi pernyataan C, murid-murid perlu mengenal pasti perkataan kesihatan mental. Pernyataan C ini memerlukan anda untuk menyenaraikan 4 kesan pengambilan alkohol secara berlebihan kepada kesihatan mental. Terdapat 4 cadangan jawapan yang telah cikgu sediakan. Sekiranya murid-murid mempunyai cadangan yang lain yang dirasakan sesuai untuk mengisi tempat kosong pada pernyataan C, murid-murid bolehlah berbincang dengan guru mata pelajaran anda.
Yang pertama, hilang ingatan. Yang kedua, hilang pertimbangan. Yang ketiga, kecelaruan tingkah laku. Dan yang keempat, keliru membuat keputusan. Seterusnya, kita akan membincangkan cadangan jawapan bagi soalan yang keempat. Nyatakan dua cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak. Untuk soalan ini, murid-murid hanya perlu menyatakan dua cara sahaja. Cadangan jawapan yang telah cikgu berikan untuk yang pertama ialah jangan mudah mempercayai orang yang baru dikenali. Cadangan jawapan yang kedua, jangan menerima hadiah daripada seseorang tanpa sebab. Cadangan jawapan yang ketiga, jangan menerima pemberian daripada orang yang tidak dikenali. Dan cadangan jawapan yang keempat, memberitahu ibu bapa atau orang yang dikenali jika terdapat seseorang cuba mengganggu keselesaan dan ketenteraman anda. Murid-murid hanya perlu memilih dua daripada empat cadangan jawapan yang telah diberikan. Seterusnya, mari kita bincangkan jawapan untuk soalan yang kelima. Soalan kelima ini memerlukan anda menyatakan peranan anggota keluarga dalam menangani gejala sosial. Cadangan jawapan anggota keluarga yang pertama iaitu bapa. Peranan seorang bapa ialah menjadi sumber inspirasi kepada keluarga. Peranan anggota keluarga yang kedua iaitu ibu. Ibu adalah menjadi penasihat terbaik dalam keluarga. Peranan anggota keluarga abang pula ialah menjadi pembimbing kepada adik-beradik yang lain. Peranan anggota keluarga iaitu kakak adalah menjadi seorang pendengar yang baik kepada masalah yang dialami oleh adik-adiknya. Peranan anggota keluarga iaitu saya berperanan menjadi pendorong, dan peranan anggota keluarga adik pula ialah mencontohi sikap yang baik daripada ahli keluarga. Baiklah murid-murid, ini hanyalah cadangan jawapan bagi soalan nombor 5. Sekiranya murid-murid mempunyai idea ataupun jawapan yang lebih sesuai, murid-murid juga boleh berbincang dengan guru mata pelajaran anda. Seterusnya, kita akan bincangkan jawapan bagi soalan ke-6. Warnakan perkataan yang menunjukkan sifat murni dalam berkasih sayang. Murid-murid perlu mengenal pasti sifat-sifat murni ataupun sifat yang baik dalam berkasih sayang. Perhatikan pada jawapan yang pertama, marah. Adakah marah merupakan sifat murni ataupun sifat baik? Marah bukan sifat yang baik. Rajin, sifat murni. Prasangka, bukan sifat murni. Sabar, sifat murni. Tolak ansur, sifat murni. Buli, bukan sikap murni. Sopan santun, sifat murni. Dengki, bukan sifat murni. 4 sifat murni dikenal pasti dalam perkataan-perkataan yang telah diberikan untuk soalan ke-6. Baiklah, kita akan teruskan untuk membincangkan cadangan jawapan bagi soalan yang ke-7. Jika kamu tewas dalam satu pertandingan larian, adakah konflik dan stres boleh berlaku? Nyatakan alasan kamu. Untuk soalan ke-7, soalan ini memerlukan anda memberikan jawapan berdasarkan pandangan anda sendiri. Cadangan jawapan untuk menjawab soalan yang ke-7. Terdapat 2 cadangan jawapan. Yang pertama, sekiranya apabila anda tewas dalam suatu pertandingan berlaku konflik dan stres, maka murid-murid perlu menjawab seperti berikut. Ya, kerana saya telah berlatih bersungguh-sungguh untuk memenangi pertandingan tersebut. Jika tewas, saya akan sedih. Ini adalah cadangan jawapan sekiranya anda menjawab jawapan ya. Sekiranya
Anda menjawab soalan 7 ini ialah tidak. Cadangan jawapan yang boleh anda tuliskan ialah tidak, kerana saya telah cuba sedaya upaya saya. Saya menerima kekalahan saya dengan tenang dan akan mencuba lebih baik pada masa akan datang. Murid-murid hanya memilih salah satu daripada jenis cadangan jawapan yang telah cikgu berikan. Baiklah, hanya 7 soalan sahaja yang kita bincangkan untuk soalan uji minda muka surat 93 hingga 94 bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Diharap perkongsian jawapan uji minda bersama cikgu pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Mohon maaf jika terdapat kesilapan tutur bicara. Sehingga berjumpa lagi, saya ucapkan sekian, terima kasih. Bye.